jangan reveal benda-benda yang kau tak tahu. Kau dapat orang komen, kau post. Sedangkan kalau betul kau bawa. Saya dah bagi tahu isu supermarket saya jelas. Benda yang berlaku-berlaku. Kalau dia orang datang sama-sama kita bincang. Tapi isu baju ni kau tak tahu, kau main reveal. Isu bayaran gaji partner. Kalau ada surat kita tak bayar gaji, takkan aku nak kena reveal setiap bulan bayar gaji nak bagi tahu kat kau lelangan. Kau reveal depan-depan. Baru kau lelaki. Kau reveal macam ni kan? Aku pun tak pandai berniaga. Aku tak tunjuk aku pandai. Kes-kes yang aku pergi ni adalah kes-kes yang memang kena ada tuntutan. Ada berlaku penipuan, pelaburan yang tak wujud, kes Along nak kurangkan interest. Inilah kita ambil servis perkhidmatan. Engkau nak buat percuma, kau buat dululah. Engkau pun setiap posting kena bayar. Ni budak aku turun padang, tactical team aku turun padang, media turun padang. Kau ingat senang? Kau ingat senang buat kerja? Kau bayarlah duit minyak. Habis diorang tak ada keluarga, diorang tak ada anak isteri, diorang tak ada anak-anak nak bagi makan. Jadi kat situ saya mula buat kajian dan tanya pasal bil-bil. Dan tengok bil-bil. Bila saya tengok, you boleh tunjuk bil, tapi buktinya macam mana? Datanglah. Boleh tak kita kumpulkan 30 orang ini, duduk, kita diskusi. Kita bincang. Saya setuju untuk kita rakam, kita setuju untuk buat live pun tak apa. Untuk kita membincangkan tentang isu bayaran tentang 113,000 ni. Kita dah selesaikan semua bil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syafi'u wa musalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okey, saya hari ini saya ingin menjawab 5 isu berkaitan. Yang pertama adalah isu berkenaan isu supermarket. Yang kedua adalah isu baju yang dibuat oleh tuduhan oleh seorang Ashraf ke siapa saya tak tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga pula berkenaan dengan isu bayaran gaji, isu bayaran printing lah, gaji partners. Inilah tu yang ketiga. Yang keempat isu gaduh. Konon-kononnya semua yang Malaysia ni ada pergi serang, pergi pukul lah salah seorang kita punya clients lah. Yang kelima pula berkenaan dengan isu zina atau mengandung ni, entah apa benda isu ni. Okay, jadi 5 isu. Saya tidak menyatakan bahawa semua ini adalah tidak benar. 5 daripada 4 ini, 4 itu semuanya bagi saya fitnah dan tuduhan palsu lah. Tapi isu berkaitan dengan supermarket itu ada benarnya, ada juga benda yang perlu diperbetulkan. Isu baju memang terus terang memang tak betul. Isu bayaran gaji partners dan sebagainya, ini lagi saya tahu semua benda. Jadi saya print semua. Yang keempat isu gaduh. Isu gaduh ni sebenarnya orang tu yang maki hamun, cakap barwa, cakap bodoh, cakap kita bukan Melayu Islam. Dan kebetulan pula saya sampai dan saya melihat kejadian tu. Kalau saya tak ada, tak apa, saya tengok. Maka saya yang cuba tahankan dan supaya tidak bergaduh dan mereka berpisah. Tapi sebabkan dia panggil salah seorang daripada aktivis kita ni barwa dan sebagainya, dari awal sebenarnya dia mempunyai masalah attitude. Daripada 6 jemaah yang hadir, kita ada 7 jemaah yang hadir, dia memang punya masalah. Dan termasuk kita punya 6 klien tu pun cakap dia punya sikap memang begitu. Dia orang pun pening. Yang baru-baru ni kita turun ke Bukit Aman tu lah, bersama dengan Pak Cik dengan Mak Cik semua tu. Bolehlah rujuk dengan Mak Cik tu. Kalau katakan kita pukul dia ke, kita tipu dia ke apa, tanya dengan Mak Cik 5-6 orang tu, tanya apa yang berlaku sebenarnya. Jadi yang terakhir pula pasal isu zina mengandung ni. Entahlah, saya pun tak tahu isu apa ni. Okay, pertama saya nak jelaskan isu berkaitan dengan isu supermarket. Okay. Tadi saya dah buat live, tetapi disebabkan ada lag dia punya internet dan sebagainya, jadi saya buat sekali lagi. Isu berkaitan dengan isu supermarket ni sebenarnya saya involve, tapi secara tidak langsung. Sebab kita ni di Semayang Supermarket ni, kita ni di Semayang Malaysia ni, ramai orang nak pakai identiti kita, nak buat branding lah, nak suruh kita letakkan chop dekat produk lah, nak pakai nama kita dekat negeri lah dan sebagainya. Sebab kita ada sahabat semayang setiap negeri, di seluruh Malaysia ada. Jadi semua orang nak pakai branding ni untuk naikkan branding dan of course lah untuk very good reputation untuk company mereka. Tapi kita memang selected. Cuma dalam isu ini, of course lah kita ni nak berniaga. Kita selalu cakap, bukan kita kata kita orang kaya. Kita tak pernah cakap kita orang kaya, kita orang hebat, kita tak pernah. Kita memang perlu cari pendapatan. Dan isu berkenaan supermarket ni, dari tahun 2011-12 saya memang dah utarakan isu ni berkenaan dengan kos sara hidup. Dan sebab itulah industri ni bila mereka cadangkan, saya nak buat sangat-sangat. Okey? Kerana
dalam industri ini bukan kita yang monopoli. Jadi mungkin ada orang nak gelak ke apa, nak kata semua yang Malaysia ni layak ke nak buat supermarket yang besar-besar, nak buka 2-3 cawangan, nak buka 10 cawangan supaya. Memang kita tak boleh. Tapi sebab kita dari tahun 2011-12 tu sampai tu sentiasa usulkan ni di dalam Jabatan Perdana Menteri, dan saya juga antara orang terlibat secara langsung sebab tu saya menjadi aktivis di dalam Persatuan Pengguna Islam Malaysia, yang dipanggil untuk memberi cadangan apa nak buat untuk turunkan kos sara hidup. Jadi di situ semua KP-KP turun. KP-KP daripada setiap agensi yang turun untuk memberi cadangan. Jadi yang terpilih untuk menjadi salah seorang yang memberi cadangan adalah PPIM sewaktu itu. Jadi saya pun terlibat secara langsung, dan waktu itu sayalah yang diwakilkan. Yang Datuk Ki saya suruh saya wakilkan, saya pergi. Jadi apa yang saya buat dekat dalam tu adalah saya usulkan bagaimana kita perlu menjadi kompetitor. Dan saya cakap kerajaan kena berniaga. Kerajaan kena masuk industri ni, kena masuk industri ayam, telur, daging, lembu semua ni. Kenapa? Kerana hari ini bila musim-musim perayaan Cina, India, Melayu, Kadazan Iban, semua harga naik harga. Tapi kalau kita lihat hari ini, minyak tak naik-naik. Tetapi kenapa industri ni naik? Kenapa bawang naik, kentang naik? Benda-benda asas yang kita makan kat rumah ni semua naik harga. Termasuk hari ini Maggi pun naik harga. Sebab itulah kita nak mencuburi, dan bukan nak jadi hero. Nak mencuburi, kita nak buat dua benda. Satu, nak meraih pendapatan. Yang kedua pula, nak membantu usahawan-usahawan Islam kita ni. Konon-kononnya kita nak jadikan produk BMF duduk kat dalam kita punya supermarket ni lah. Jadi kita pun masuk dalam industri ini, dan dalam pada permulaan tu semua orang konon-kononnya nak bersama dengan kita. Dan saya menyebut tidak semua yang tak elok. Sebahagian besarnya bagus. Jadi mungkin ada beberapa supplier yang kecil-kecil ini yang bermasalah sedikit. Bukan supplier kecil, maksud supplier juga yang besar juga, saya anggap mereka besar lah. Tetapi mereka ini tidak ada, orang kata, toleransi. Live okey Okey, tak ada toleransi, tak sukar untuk toleransi. Jadi sebab itu bila kita masuk ni pada peringkat awal tu, semua orang yang supply produk ni, kita memang fokuskan ada produk IKS, ada produk frozen, ada produk grocery. Ada 3 je. Grocery, IKS dan juga frozen. Dan ada lagi satu, aiskrim. Jadi, alhamdulillah bila kita beroperasi pada peringkat awal ni, alhamdulillah bagus. Cukup baik. Tetapi bila di pertengahan itu harga mula kenaikan, harga barang naik. Jadi bila saya buat compare, saya tanyalah kenapa harga barang kita banyak orang komplain, kenapa kedai kita kurang dah. Dia kata harga naik. Bila kita compare dengan kedai-kedai yang lain, perbezaan harga cili kita pun sampai beza dekat RM9. RM9 tak saya? RM18. Beza RM6. Saya pun tanya, kenapa kedai runcit boleh jual harga macam ni? Kenapa kita beza sampai RM6? Jadi kat situ saya mula buat kajian dan tanya pasal bil-bil. Dan tengok bil-bil. Bila saya tengok harga naik mendadak. Jadi bila saya tanya dengan bahagian pengurusan, kenapa? Dia kata ini harga memang supplier bagi. Of course lah, ini satu supermarket yang kecil. Supermarket yang kecil mestilah ambil barang, order barang. Ada barang kita order banyak, ada barang kita order sikit. Jadi sebab itu bila saya tengok diorang ni, ini ada benda yang bermasalah. Jadi bila kita tengok buat kiraan-kiraan, pada 2 bulan yang pertama, alhamdulillah dengan izin Allah untung. Untung tu boleh cover overhead lah. Boleh bayar gaji, boleh bayar kedai, boleh bayar elektrik, boleh bayar semua. Tapi bila selepas itu, sebab supermarket semuanya ni hanya beroperasi tak sampai setahun. Setahun 6 hari. Hanya setahun 6 hari. Maksudnya setahun 6 hari itu adalah 11 bulan saja sebenarnya berniaga. Sebab sebulan tu mereka buat closing. Mereka tutup, mereka kemas, dan kenapa mereka tutup dan kemas saya beritahu kenapa. Itu adalah berpunca kerana saya yang suruh tutup. Kerana apa saya suruh tutup adalah bila saya tengok kita dah tak boleh cover gaji, tak boleh cover rental, tak boleh cover ni, tapi setiap bulan kita akan committed. Kita takkan pernah terlepas untuk bayar gaji, tidak pernah terlepas untuk bayar rental. Bayar semua. Alhamdulillah. Kalaulah betul lah ada semua supermarket yang tak dapat gaji, saya terbuka untuk datang sini, untuk duduk berdialog macam ni, open, buat live. Janganlah pergi buat komen-komen kat Facebook, lepas tu kata kalau ada datang. Dan malah ketika kita tutup kedai itu pun kita bayar pampasan sedikit. Tak banyak lah. Setengah
setengah daripada gaji. Maksudnya kalau gaji dia 2,000, kita bagi 3,000. Sebab kita pun terpaksa mengambil keputusan drastik untuk tutup kerana dah tak boleh survive. Dan sewaktu mereka buat closing tu, dalam tempoh closing tu, kita dah bagi tahu dengan semua supplier. Kita ada 200 lebih supplier. Dan tuan-tuan mesti pelik kenapa ramai. Sebab nak bantu. Nakkan lebih ramai supplier-supplier di kalangan usahawan Melayu Islam ni supply kita. Kita ada produk IKS, grocery dan juga produk frozen dan juga aiskrim dan sebagainya. Dan ini adalah di mana isu, contohnya saya nak mencelah sikit isu peti ais. Saya minta maaf. Peti ais ni mana-mana syarikat yang supply barang, dia yang kena monitor, dia yang kena servis peti ais tu. Kalau dia supply aiskrim, dia kena jaga peti aiskrim tu. Kalau dia supply barang frozen, dia yang kena servis. Saya tak tahu pula kalau kita supply barang, kita suruh tuan kedai jaga. Kalau kita tengok aiskrim Wall, Nestle semua ni, mereka supply barang, dia orang yang akan buat servis tu. Tapi saya tak tahu pula sampai di social media dikatakan konon-kononnya kita tak jaga peti ais. Bang, manalah kita tahu tu peti ais tu. Peti ais tu tak pernah bergerak. Peti ais tu dekat situ saja. Bila tutup, kita bawa keluar, manalah kita tahu rosak. Yang kena jaga tu you. Jadi kadang-kadang saya pun jadi macam tak tahu. Saya pula bukanlah pergi turun, pergi tengok tak ada, saya promote saja. Dan of course saya ada benefit sebab saya juga salah satu director dalam syarikat itu. Yalah, bila saya orang nak pakai kita, jadi kita kenalah involve secara kenalah ada benefit. Kalau tak ada benefit, apa yang kita dapat? Sebab kita pun nak mendapat keuntungan. Okey, jadi dalam isu supermarket ni, bila di akhir-akhir tu saya nak tutup, saya cakap dengan accountant kita, dengan bahagian pengurusan kita, Encik Asrul, dan juga ada lagi seorang lagi tu yang jaga tu, assistant supervisor tu, dan juga accountant. Saya kata tolong buat closing, buat stock semua barang-barang ni, dan saya nak pastikan tak ada barang satu pun kita tak bayar. Kita nak buat sampai tahap tu. Walaupun saya nak beritahu, kita memang tak ada duit waktu tu. Kita cakap terus terang. Ini saya nak beritahu, orang nak kata kita hutang. Bang, ini bukan pelaburan bang. Ini bukan pelaburan yang tak wujud. Ini bukannya pelaburan menipu orang. Takkan korang tak tahu meniaga. Meniaga ni, ini bukan meniaga restoran. Sayur sampai, kita kena bayar paling lewat esok ataupun hari yang sama. Ini barang-barang grocery. Barang-barang gula sahaja, ada barang-barang tertentu yang memang kita kena bayar tunai. Kenapa kita kena bayar tunai? Sebab itu barang kawalan. Dan yang tak ada untung. Untuk pengetahuan, gula ni kita untung 2 sen ke 5 sen. Tak percaya, pergilah tanya syarikat runcit ni. Kalau saya cakap bohong. Kalau minyak ni untung 5 sen, pergilah tanya. Dan sampai KPDNKK datang, KPDHEP datang, pernah ambil kita punya minyak 5 kampit. Kenapa? Kita jual lebih 10 sen je. Sedangkan kita dapat daripada supplier harga RM2.80, tak silap saya RM2.80 kot. Kita jual RM2.90. Datang sebab harga kawalan RM2.80. Sebab tu saya kata, bila saya masuk dalam industri ni, rupa-rupanya yang mengawal harga barang ni adalah bukan kerajaan. Kerajaan ni datang tengok benda yang tak betul, saman dan sebagainya, letakkan 50 item barangan asas, tetapi yang meletakkan harga ini adalah pembekal-pembekal. Jadi kadang-kadang pembekal-pembekal ni dia pandai. Dia tahu kalau barang-barang ini, barang yang memang menjadi keperluan, memang kena ada. Contohnya ayam. Ni saya cerita sikit pasal ayam lah. Ayam dekat sini terjual satu hari tak sampai pun 50 ekor. Berapa ekor? 50 ekor. Tuan-tuan tahu tak untung satu ekor ayam berapa? Saya bagi tahu terus terang dengan tuan-tuan. Satu ekor ayam untung paling banyak RM2. 50 ekor ayam kali RM2 jatuhnya RM100. Maksudnya sekilo tu, kita boleh ayam tu 1,5 kilo tu kita boleh untung RM2. 50 ekor ayam ni harga dia untung dia RM100. Tapi ais batu yang kita kena pakai untuk ayam ni saja, pagi kena pakai 10 beg, petang kena top up lagi 15. Pagi kena 10 beg, petang kena top up lagi 5 beg, malam kalau kita nak simpan untuk esok, kita kena tambah lagi 10 beg. 25 beg kali dengan RM3, RM75. Tukang potong ayam 2 shift. Ya, sebab itu, ini yang saya bagi tahu. Kita tak nak cerita benda ni. Ini masalah kita. Tapi bila orang cerita dekat public, seolah-olah macam kita menipu pula. Apa benda yang kita tipu? You bayangkan RM75 barang ais batu saja satu hari. Tak termasuk ais batu dekat ikan. Sayur. Ikan. Sayur okeylah dalam chiller. Ikan
RM70. Kalau kedai tak ada ayam, supermarket tak ada ayam, orang nak datang tak? Orang tak akan masuk. Sebab tu toki-toki ayam dia kenyang. Dia hantar barang pada kita, dia akan dapat untung bulat-bulat. Kita kena tanggung ais batu. Kita kena tanggung ais batu ni. Kita kena tanggung tukang potong ayam. Tukang potong ayam gaji berapa? RM85 untuk satu shift. Dua shift berapa? RM170. Macam pelik kan dengar. Mesti orang kata, tak pandai berniaga. Mari saya bagi tahu. Ini bukan tak pandai berniaga. Saya nak bagi tahu. RM170 untuk tukang potong ayam campur dengan ais batu RM75, RM245 sehari. Ayam boleh jual RM100 saja. Negatif RM145. Orang mesti kata gila, baik jangan berniaga ayam. Betul, tapi kalau tak berniaga ayam, orang tak masuk kedai, orang tak beli barang-barang yang lain. Jadi ayam itu dummy. Jadi sebab itu saya bagi tahu dalam konsep mega, okey, saya tetap cakap dengan orang teruskan buat yang terbaik. Tapi sehingga kita rasa kita tak boleh. Industri ayam ni dia monopoli oleh sebahagian, saya tak sebutlah. Semua tahulah siapa yang monopoli ayam ni. Tapi kedai runcit tak untung. Kedai runcit tak untung, supermarket tak untung. Kita tak boleh nak samakan dalam industri Maidin, Giant Hero. Giant Hero dia boleh warning. Supplier you tak nak, you tak payah hantar dekat saya. Saya boleh warning ke? Bukan saya ni, semua yang supermarket ni boleh warning ke? Tak boleh warning. You tak nak ayam sudah. Tapi kalau ayam tak ada, minyak tak ada kat kedai ni, gula tak ada, barang asal, orang takkan masuk. Jadi sebab itu bila kita tengok, kita kena cari. Bayangkan 245 tolak RM100 untung kita, RM145 kita kena cari daripada untung tempat lain. Niaga IKS ke, barangan frozen ke, kena. Maksudnya sini negatif, sini kena tambah balik, kena ni. Orang mesti kata, tak pandai berniaga. Bang, bukan tak pandai berniaga. Industri ni, kita masuk, kita dah bagi tahu kenapa nak bantu, khususnya usahawan Islam. Memang nak tolong. Tapi bila kita tengok, kita tak boleh survive. Jadi bila di akhir tutup tu, kita panggil semua supplier. Ada supplier, 170 supplier bersetuju. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah bersetuju. Dia faham, dia tahu kita tak boleh survive, daripada kita menanggung lagi rugi sebagainya, dia tolong. Dan dia tahu kita berniaga tak sampai setahun. 11 bulan 6 hari. Sebab sebulan lagi closing. Jadi dia pun datang ambil barang, checking semua okey. 170 supplier tu. Sewaktu itu saya punya bahagian pengurusan cakap balance ada 300 sampul yang sebelum dah bayar lebih kurang dalam 300,000 lebih lah. 300,000 lebih. Lepas tu ada balance dalam sebelum tu dah ada settle bill lebih kurang 100 lebih, dekat 500. Buat listing macam ni. Tiba-tiba lepas je kita dah closing tu semua, dah settle semua, ada barang-barang yang tak nak diambil oleh supplier. Dia tetap nak tetapkan harga barang yang sampai. Sedangkan bang, kedai dah tutup, you nak suruh kita lelong macam mana? Kita dah bagi tahu kita nak buat stock take sama-sama dengan you. You kena datang, kira sama-sama. Dan kenapa sampai hari ni ada 30 supplier yang tak selesai, yang jumlahnya lebih kurang 100, saya tak nak salah cakap. Sebab apa? Saya buat benda ni untuk kod bawa pergi ke mahkamah. Saya memang akan bawa pergi ke mahkamah. Kenapa saya nak bawa pergi ke mahkamah? Sebab melampau. Ini reputation semboyan Malaysia. Apa kaitan semboyan supermarket dengan semboyan Malaysia? Semboyan Malaysia satu branding yang kita buat kerja-kerja, servis, perkhidmatan, promotion dan sebagainya. Kita buat isu-isu dan sebagainya. Semua supermarket adalah jaringan perniagaan. Jangan kau kaitkan. Kalau kau nak benda tak okey ke, saman ke apa semua ke, kau dengan semboyan supermarket. Kan? Saya pun ada dalam tu. Okey, jadi saya difahamkan balance ada 30 supplier, jumlahnya RM113,497.60. Okey. Saya nak bagi tahu satu supermarket yang sebesar ini, sebesar 2 bangunan, 3 tingkat, RM113,000. Adakah benda jumlah yang besar? Tak besar bang. Gila. Kawan-kawan saya yang meniaga wedding hall ke, yang meniaga restoran semua, hutang pun sama macam kita. Ini benda perkara biasa dalam perniagaan industri. Cuma dalam bab ini, kenapa tak selesai lagi? Kita tidak ada persetujuan. InsyaAllah, kalau you bersetuju dengan amount yang kita dah bagi tahu ini, maka kita akan selesaikan. Palinglah, kita akan keluar. Ini masalahnya. Mungkin orang tak faham. Surat yang diletakkan jumlah, contohlah kita kata kepada Kuala Langat dan juga Eliza. You letak RM20,000. You boleh letak. Itu adalah LOD. Saya boleh letak kalau saya tak suka. Contoh, saya tak suka Eliza. Okey, dikarenakan awak ni telah mengatakan sekian, saya minta awak bayar saya sebanyak RM100,000. Kerana fitnah yang awak buat. Saya tulis RM100,000. Lepas tu saya screenshot, saya tangkap gambar, saya post. Oh, Eliza hutang saya RM100,000.
Saya boleh buat macam tu. Betul tak? Tetapi itu surat bang. Kita reply. Kita reply surat, kita bagi tahu datang. Datanglah benda ni, Allah surat-surat, datang. Kita terus buat finalize sama-sama. Dan kita dah bagi tahu dah. Ini kita buat daripada kita punya ni hanya 7,000 lebih. Saya boleh tunjuk ke ni? Dekat ni. Saya mana TikTok? Ni TikTok kan? Ni TikTok. Oh, TikTok tak boleh tunjuk kan? Tak apa, saya tunjuk dekat ni. Bila kita buat statement, bila kita buat kiraan dah itu 7,397.29 sen. Tak mungkin kita nak bayar lebih bang. Kalau kita ada 30 supplier macam ni, kalau kita bayar extra 13,000, bermaksud kalau 30 orang 390,000 kita nak bayar, mana kita ada duit? Saya cakap terus terang, takkan you nak anaya kita? Sebab tu bila kita buat kajian pasal isu supermarket ni, rupanya kebanyakan supplier ni dia memang gunakan lawyer, dia akan bankruptkan orang. Kenapa? Orang okeylah, saya pasal tahu undang-undang. Semboyan supermarket boleh rujukkan semboyan Malaysia. Boleh, kita bolehlah buat. Tapi macam mana kalau orang yang tak ada duit? Kau tulis saman je pada dia, kau tulis daripada surat LOD, orang bayar lah. Orang tengok surat lawyer sekarang ni, macam ni. Tak boleh lah macam tu. You tak boleh buat benda macam tu. Jadi isu supermarket ni sebenarnya, isunya kecil saja. Tapi kau keluarkan statement, katakan ni daripada ni semua. Sehingga semalam saya minta Encik Asrul pergi berhubung dengan Tisha ni. Apa masalahnya? Kan Tisha sama-sama kecil. Bang, ini hari statement yang terbaru. Kononnya sambal 300 lebih. Tak, you boleh tunjuk bil. Tapi buktinya macam mana? Datanglah. Boleh tak kita kumpulkan 30 orang ini, duduk, kita diskusi. Kita bincang. Saya setuju untuk kita rakam, kita setuju untuk buat live pun tak apa. Untuk apa? Untuk kita membincangkan tentang isu bayaran tentang 113,000 ni. Kita dah selesaikan semua bil. 113,000 ni kita perlu ada two way. Kalau you claim lebih, accountant saya bagi tahu semalam. Kenapa saya tanya Tip? Kenapa ada benda-benda yang kita masih tak settle? Satu isunya dia kata satu overclaim. Ada yang tak patut dia letakkan harga, dia letakkan faham barang tu, barang IKS, barang frozen, kita hanya boleh bayar barang yang terjual saja. You bagi DO kepada kita, okey, tapi you kena check barang you sendiri. Bila barang you tak terjual, you kena ambil balik. Bila expired, you kena tukar. Jadi kita hanya boleh bayar yang perlu dibayar saja. Jadi macam mana, saya pun sebenarnya jadi kecewa. Sebab apa? Takkanlah orang tak faham konsep niaga. Kadang-kadang penekanan yang dibuat itu melampau. Sedangkan satu lagi penipuan yang dibuat oleh Kuala Langat ni adalah kita beroperasi hanya setahun 6 hari. Dan kita kita beroperasi hanya 11 bulan. Tarikh tutup keseluruhan adalah setahun 6 hari. You cakap 3 tahun tuntut hutang. Bang, genap pada 30 hari bulan 10 baru-baru ni cukup 2 tahun. Maksudnya setahun kita beroperasi, setahun kita dah tak meniaga. Macam mana kau kata 3 tahun? Hanya kau tengok kalender 2021, 2023, kau main petik macam tu. Tak boleh lah macam tu. Saya faham kau nak kejar view. Tapi jangan jadi macam orang yang langsung tak fikir tau. Kita ni, saya ni kenapa saya buat juga hari ni live. Kerana apa tau? Kerana terpalik semboyan Malaysia. Sebab tu saya, kalau ikutkan saya suruh je minta Asrul jawab. Saya minta je lawyer untuk uruskan. Sebenarnya memang sedang berurusan. Cuma sekarang ni kita tengah dapatkan nama Kuala Langat punya pertubuhan itu di dalam tu. Dah kita dah dapat dah pun. Jadi kita akan proceed. Dan termasuk orang yang bagi saluran-saluran maklumat yang tak betul ni, tak macam ni. Saya bersetuju untuk isu supermarket ada hutang 113,000. Saya bersetuju. Saya pun tahu benda tu daripada saya punya accountant. Tetapi saya tidak bersetuju bila you cakap ini satu benda yang you fitnah kata kita macam ni. Bang, you tengok dalam perbualan WhatsApp tu, kenapa Encik Asrul reply macam tu? Bukan saya Encik Asrul ni semalam baru kena marah dengan saya cukup-cukup tau. Saya beritahu. Sebab dia yang menjaga pengurusan. Tetapi saya juga melihat kenapa WhatsApp dia begitu. Dia tak nak orang tua. Kadang-kadang orang tua hantar, kita reply lah elok-elok kan. Kita tak naklah marah-marah. Kita ni gaduh, kita bukan dengan orang-orang tua, orang meniaga ni. Kita lawan kita, tuan-tuan pun tahu. Jadi sebab itu dia menjaga peradaban demi nama semboyan Malaysia. Walaupun supermarket ni jaringan, tapi dia jaga. Jadi sebab itu kadang-kadang benda ni datanglah. Janganlah kau buat statement kau pergi guna viral dan sebagainya. Apa benda? Cuba fikir, kalau benda ni datangkan manfaat, bang,
30 supplier daripada 200 lebih supplier. Cuba you fikir, kalau kita tak nak bayar, kita tak bayarlah semua. Buat apa kita bayar? Kita tak payah bayarlah. Yang terbaru saya tengok pasal sambal 300 lebih. Saya pun macam mati akal. Semua orang yang hantar barang, dia mesti akan hantar DO tau. Dia hantar DO, dia akan hantar invoice, tetapi dia kena datang check balik barang dia. Kalau barang IKS ni habis tak habis, dia kena tolak dan dia kena proceed payment kemudian. Itu biasa barang IKS dengan frozen. Cuma saya tidak bersetuju bila kamu menggunakan orang Kuala Langat ni virus. Bang, ini berniaga. Ini bukan tawaran pelaburan yang tak wujud. You datang tengok barang you tengok macam mana tempat you tengok barang you kat sini. You yang kena jaga sendiri. IKS punya produk ni dia kena jaga sikit dan dia kena tengok sendiri. Frozen punya barang. Cuma barang grocery, saya terima akur. Kalau ada barang-barangan yang rosak, saya bagi tahulah. Kalau pergi kepada Maidin, Giant semua syarikat-syarikat besar, mereka kalau barang rosak dia return. Barang koyak return. Barang ni expired return. Kenapa? Itu polisi dia bang. Kita tak buat macam tu bang. Barang rosak kita tanggung. Barang return kita anggap staff kita buat salah. Kita anggap barang terkoyak, kucing terbuka ke apa benda. Faham tak? Jadi bila kau buat macam ni, kau memang tak berperimanusiaan. Sebab isu yang perlu kau viral bukan, cuba bayangkan, kalau saya ni scam orang, okey lah. Kan, kalau aku buat benda yang tak betul, okey lah. Tapi ni kau cakap tentang perniagaan. Kau tahu berniaga tak tahu berniaga, Kuala Langat? Kalau kau tak tahu berniaga, engkau pergilah belajar. Aku pun tak pandai berniaga, tapi aku pergilah belajar. Bila aku buat kesilapan, aku akui kesilapan aku. Bila aku buat salah, aku akui. Walaupun pengurusan yang salah, tetapi sebabkan melibatkan nama Sembilan Malaysia, saya akui. Sebab itu saya nampak isu supermarket ni saya jelas. Isu ni melibatkan supplier besar. Pergi tengok balik review video-video saya dulu. Saya boleh tengok berapa besarnya supermarket ni. Kalau perniagaan hutang 100,000 lebih bang, 113,000, itu normal. Itu normal bang. Kalau kau tak pandai, mungkin kan aku cakap, kau cakap aku sombong. Tetapi orang yang berniaga dalam industri ni bang, hutang juta pun biasa. Faham? Juta. Sebab apa? Kau kena tengok kapasiti kita. Dengan keluarga semboyan Malaysia, dengan site-site perniagaan kecil-kecil kita tu, semua kena gaji bang. Jadi kalau kita himpun, kena himpun bang. Kalau kita kalau kita hutang juta pun itu normal. Ini kan kau tengok hutang 113. Lepas tu kau bayarkan daripada hutang tu. Kenapa kita tak nak bayar? Tak mungkin kita tak nak bayar. Mesti ada sebab kita tak nak bayar. Kenapa 170 lebih supplier yang lain kita bayar? Kenapa kita tak nak bayar yang amount 113,000, 30 supplier ni? Mesti ada sebab. Sebab overpay. Ada yang overpay, ada yang kita rasa tak perlu bayar, kenapa nak kena bayar. Tapi saya tu serang saya cakap. Saya sendiri cakap dengan bahagian pengurusan, barang rosak jangan return, kita bayar. Tak apa. Tapi tuan, masalahnya ni rosak, diorang punya salah, pecah apa semua. Tak, sebab orang usahawan Melayu Islam. Saya kata tak apa, kita bayar. Sama tuan-tuan, dalam isu gaji. Isu supermarket ni saya agak tutup hari ni. Isu supermarket ni saya bagi tahu, benda ni kau bawa pergi ke public, semua yang terlibat public confirm akan ditarik pergi mahkamah. Saya memang dah plan dalam isu, dah memang confirm, dah damage, dah memang rosak nama reputation, dan memang kita tahu ini memang kena bawa terus kepada mahkamah tinggi. Kita terus akan bawa kepada mahkamah tinggi, memang dah damage lah. Tapi janganlah cakap nanti saya zalim. Sebab apa yang kau buat, okey, satu, saya ada bahan-bahan bukti yang kita selesaikan semua bil. Kita ada bahan bukti. Cuma saya dah sebut sekali lagi tadi, daripada 200 lebih supplier, 30 supplier kita tak selesai kerana ada benda yang belum ada kesepakatan. Bang, ini supermarket lah. Okey, kalau kau tengok Maidin Jaya, dia ada berapa ribu, puluh ribu supplier. Takkanlah 30 orang punya nama. Kalau Maidin tiba-tiba ada 1,000 orang cakap, kau percaya bulat-bulat? Kalau Pasaraya Giant ada 1,000 orang supplier, kau percaya bulat-bulat? Kau tak boleh buat macam tu. Sebab apa? Kita ada proses. Kalau tak okey, hantar LOD. Hantar LOD, kita reply. Lepas tu kita panggil meeting. Lepas tu kalau tak okey juga, samanlah kat mahkamah dan sebagainya. Itu memang proses dalam perniagaan yang melibatkan runcit dan sebagainya. Tapi adakah pergi mahkamah tu boleh menguntungkan? Lebih bagus kita bincang, duduk. Bincang, okey ni Asrul, yang ni tak cukup, ni. Okey. Baru-baru ni dia datang. Daripada 20,000 dia turun kepada 17,000 lebih. Kita tak setuju juga sebab statement kita 7,602 ringgit saja. Faham?
Dan okey, dia cakap pasal barang rosak. Bang, pasar raya kita tak sampai setahun. Tidak sampai setahun. Barang expired date paling kurang minimum 2 tahun baru boleh supply. 2 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Jadi kalau barang yang dia kata rosak tu bermaksud, dia kata dia tak nak ambil sebab rosak, bermaksud barang yang dia hantar tu barang expired dah. Kan? Sebab kita punya pasar raya tak sampai 11 bulan. Dan untuk pengetahuan, barang-barang yang dia hantar tu, dia berurusan dengan kita dekat lebih daripada 7, 8 bulan, 9 bulan. Dan barang-barang yang sebelum tu dah habis terbayar. Jadi awak nak cakap sekarang ni barang yang awak hantar hujung-hujung tu barang expired? Tak boleh kan? Jadi macam mana boleh kata barang rosak? Jadi maksudnya kita kena give and take lah. Ini barang consignment. Jadi kena faham lah bill to bill macam mana, atau isu supermarket settle. Okey, saya harap isu supermarket ni siapa yang tak tahu cerita datang. Okey, boleh buat live dekat sini, duduk dengan saya. Saya pun dah minta diorang prepare dokumen-dokumen, saya nak tengok. Memang saya dah dapat penjelasan. Daripada 200 lebih, 170 dah selesai. Ada lagi 170 lebih dah selesai. Ada 30 lebih dan jumlah 113,000 termasuk dengan Eliza. Okey. Dan tu yang pertama. Saya sebenarnya nak sambung lagi. Dah azan dah. Okey, tu yang pertama. Okey, dalam isu supermarket ni saya nak bagi tahu. Last saya bagi tahu supermarket kejap lagi pening tengoklah, kalau sempat, kalau tak kita sambung balik lah. Isu supermarket ni bang, ini perniagaan. Ini berniaga retails. Berniaga. Bukannya, okey contoh adik ipar saya, dia buat construction. Siap rumah, orang tak nak bayar. Itu ialah penipuan. Ataupun servis aircon. Dah siap 10 aircon pasang, lepas tu tak nak bayar. Itu ialah penipuan bang. Ini meniaga retail bang. Kena tengok satu-satu. Mati ya semua benda yang kau claim kita nak kena bayar. Mana boleh, itu satu penganiayaan. Jadi ini adalah perniagaan retail. Kena faham, perniagaan runcit, perniagaan perniagaan yang memang benda ni memang kena ni. Tapi saya dah tengok lah dalam isu supermarket ni kalau kita tengok yang masih boleh sustain Indian Muslim punya ni semua pun ada sebahagian kecil-kecil dah tutup. Kedai runcit banyak dah tutup. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kadang-kadang supplier ni dia pandai pilih. Kalau dia nampak yang company ni memang besar, memang hebat, dia bagi harga murah. Kalau kita company kecil, baru ada satu kedai, dia bagi harga kecil, margin. Macam mana nak maju? Jadi sebab tu kita pun faham, ini industri ni kalau nak hebat kena ada beli kontainer lah. Bawa susu satu kontainer, barulah kita boleh lawan Speedmart 99 dan sebagainya. Itu jadi saya nampak isu supermarket ni, saya mohon untuk kita selesaikan dengan elok. Okey, yang kedua,